Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nurul Baiti binti Abdul Khalik bernombor matrik A192901. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah LMCR 1272 Komunikasi Lisan dalam Bahasa Melayu iaitu Puan Sofia binti Ayub serta rakan-rakan dikasihi sekalian. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang bagaimana untuk bercakap dengan yakin di khalayak ramai. Secara umumnya, memberi ucapan di khalayak ramai merupakan salah satu contoh pengucapan awam. Kebiasaannya, pengucapan awam dilakukan dalam situasi yang terancang iaitu tempat, masa dan isu yang disampaikan telah ditetapkan. Menurut Abdul Mu'ati Ahmad, dalam bukunya Panduan Pengucapan Awam menyatakan bahawa pengucapan umum menggunakan anggota komunikasi verbal dan bukan verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi berbentuk lisan ataupun tulisan yang dilakukan secara langsung atau dengan perantaraan media. Contoh berinteraksi menggunakan media sosial. Komunikasi bukan verbal pula merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya bahasa tubuh seperti mimik muka dan pergerakan tangan. Oleh itu, terdapat beberapa kaedah untuk bercakap dengan yakin dalam pengucapan awam. Kaedah yang pertama, kedudukan badan yang strategi. Ia sesuai dilakukan ketika anda bercakap dengan orang ramai kerana ia memerlukan anda bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai tanda anda sedang memperkenalkan idea yang baru. Tindakan gerakan badan ini akan menambahkan kekuatan pada kata-kata yang dituturkan oleh anda. Ia juga boleh dilakukan ketika anda berbicara semasa duduk di mana anda boleh gerakkan badan ke depan semasa ingin menekankan perkara-perkara yang penting. Yang pentingnya, lakukan ia dengan penuh keyakinan. Seterusnya, berdiri atau duduk dengan tegak tetapi bentuk badan haruslah santai. Ketika anda melakukan teknik nombor 1, pastikan bahasa badan anda menunjukkan diri anda itu yakin tetapi dalam keadaan yang tenang. Ia akan membuatkan fizikal dan mental anda lebih selesa dan dapat lancar menuturkan kata-kata. Oleh itu, anda perlu berdiri atau duduk dengan memastikan tulang belakang dalam keadaan yang tegak. Hal ini dikatakan demikian kerana ia adalah asas kepada bahasa badan dan kemahiran bertutur dengan peta. Teknik yang ketiga, pastikan dagu mendongak dengan yakin. Kedudukan dagu boleh memberikan gambaran kepada orang yang melihat. Sekiranya dagu mendongak ke atas yang melambangkan keyakinan, bangga dan keazaman yang tinggi. Manakala sekiranya dagu menunduk ke bawah, ia melambangkan kekalahan, kurang keyakinan dan lemah. Dari segi kemahiran bertutur pula, kedudukan dagu yang agak menunduk ke bawah akan menyebabkan anda tidak dapat bertutur dengan jelas. Teknik 1 hingga 3 menekankan penggunaan bahasa badan dalam menuturkan bicara anda. Bagi teknik yang seterusnya pula, ia akan menekankan tentang kemahiran anda dalam sebutan dan fokus kepada pendengar. Selain itu, bercakap dengan kuat. Teknik 3 mementingkan kedudukan dagu kerana ia akan mempengaruhi kejelasan anda ketika bertutur. Ini penting kerana bercakap dengan kuat dan jelas memberi impak kepada para pendengar anda. Tapi bercakap dengan kuat bukan bermakna anda perlu menjerit. Untuk memastikan suara anda didengari oleh para pendengar, anda perlu menguji sama ada orang yang paling belakang dapat mendengar suara anda ataupun tidak. Dalam masa yang sama, anda perlu memastikan orang yang berada di depan tidak rasa terganggu dengan kekuatan suara anda. Anda juga boleh menggunakan mikrofon bagi membantu anda bersuara kuat tapi jelas atau minta pendengar datang merapati anda. Seterusnya, bercakap dengan kelajuan berbeza. Adakah anda pernah mendengar perucap bercakap dengan laju ataupun perlahan? Adakah anda suka perucap yang bercakap laju ataupun yang bercakap perlahan? Sebaiknya, anda amalkan kelajuannya berbeza ketika bercakap mengikut kepentingan informasi yang mahu disampaikan pada waktu itu. Sebagai panduan, ketika anda memberikan informasi baru kepada para pendengar, bercakaplah dengan kelajuan yang tidak terlalu perlahan atau tidak terlalu laju agar ia dapat memberi masa kepada pendengar untuk menerima dan memahami informasi yang disampaikan oleh anda. Sekiranya anda mahu melakukan kesimpulan sesuatu topik atau menceritakan latar belakang, anda boleh bercakap dengan lebih laju berbanding ketika menyampaikan informasi baru. Pendengar akan rasa
kebosanan sekiranya anda menggunakan satu nada suara sahaja. Teknik yang terakhir ialah fokus kepada para pendengar anda. Kemahiran bertutur yang baik akan membuatkan orang mahu mendengar apa yang anda bicarakan. Ia perlu disokong dengan perhatian anda ke atas fokus para pendengar. Elak melirik mata ke tepi kerana ia akan memberi persepsi bahawa anda tidak jujur, dan sekiranya anda perlu periksa nota ketika menyampaikan ucapan, elak menundukkan kepala untuk membacanya. Malah, gunakan mata untuk melihat ke arah nota sahaja. Kesimpulannya, terdapat pelbagai cara untuk berucap dengan yakin di khalayak ramai. Anda perlu melakukan latihan berulang kali untuk meningkatkan rasa keyakinan diri supaya pengucapan awam anda berjalan dengan lancar.